Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqidatun Najin, muka surat 25, baris yang ke-10 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka hasil bagi iradah itu 3 ta'alluq, kerana dibinakan atas qaul yang berkata dengan bahawa bagi iradah itu ta'alluq tanjizi hadis. Bermula qaul yang tahqiq, gitu kan? Bermula qaul yang tahqiq bahawa yang demikian itu, yakni tanjizi hadis itu tiada ta'alluq yang mustaqil, tetapi menzahirkan bagi ta'alluq tanjizi qadim jua. Dan atas qaul ini maka adalah bagi iradah itu 2 ta'alluq jua. Maka hanyalah salah suatu daripada keduanya saluhi qadim dan keduanya tanjizi qadim. Dan disandarkan takhsis kepada iradah itu majaz aqli, yakni bukan hakikat, setengah daripada bab isnad kepada sebab. Dan jikalau tiada ia majaz, nescaya tiada sah isnad takhsis itu kepada iradah. Baik. Kata musannif, maka hasil bagi iradah itu 3 ta'alluq yang kita bincangkan sebelum daripada ini, iaitu ta'alluq saluhi qadim, ta'alluq tanjizi qadim, dan ta'alluq tanjizi hadis. 3. Baik. Ta'alluq saluhi qadim, iaitu dipandang pada asal lagi Allah Ta'ala boleh mengkehendaki apa sahaja. Ta'alluq tanjizi qadim sebelum dijadikan makhluk. Ta'alluq tanjizi hadis ketika dijadikan makhluk. Jadi kehendak Allah Ta'ala itu telah pun bermula, telah ada pada saluhi qadim, pada tanjizi qadim, dan di saat tanjizi hadis itulah diperlakukan dengan apa yang telah pun ada pada tanjizi qadim. Jadi di sini dia kata kesimpulannya, maka 3 ta'alluq. Baik. Kerana dibinakan atas qaul yang berkata dengan bahawa bagi iradah itu ta'alluq tanjizi hadis, kerana dibinakan, dipandang daripada sudut ada pendapat yang mengatakan bagi iradah itu ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis ketika dijadikan itu tanjizi hadis, maka bila mereka memasukkan tanjizi hadis dicampur dengan saluhi qadim dan juga tanjizi qadim, maka 2 campur 1 jadi 3. Maka inilah dia kata dia pandang pada qaul yang mengatakan ada tanjizi hadis, maka jadilah jumlah ta'alluq iradah itu 3. Bermula qaul yang tahqiq, iaitu pendapat yang tahqiq bahawa yang demikian itu, yakni tanjizi hadis itu tiada ta'alluq yang mustaqil. Mustaqil maknanya ta'alluq yang menyendiri atau terasing. Tetapi sebenarnya bukanlah tanjizi hadis ini, dia tidak ada kait mengait dengan tanjizi qadim. Tidak, itu makna mustaqil. Kalau mustaqil, dia tidak ada kait mengait dengan tanjizi qadim, tanjizi hadis itu. Tetapi menurut qaul yang tahqiq, iaitu pendapat yang telah pun disaring oleh ulama usuluddin, maka mereka memutuskan bahawasanya tanjizi hadis itu, dia kata, bukan satu ta'alluq yang terasing. Dia artinya dia ada kena-mengena dengan tanjizi qadim, tetapi yakni bahkan menzahirkan bagi ta'alluq tanjizi qadim jua, iaitu tanjizi qadim kehendak Allah Ta'ala, iaitu takhsis Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu sebelum daripada dijadikan. Maka ketika tanjizi hadis, dia cuma
iaitu menzahirkan apa yang telah pun ditentukan sebelum daripada diciptakan makhluk, iaitu pada tanjizi qadim tadi. Jadi kaitan antara tanjizi hadis dengan tanjizi qadim itu adalah tanjizi hadis dia menzahirkan apa yang ada ketika tanjizi qadim. Sebab itu dikatakan ta'alluq tanjizi hadis bukan ta'alluq yang mustaqil, bukan ta'alluq yang menyendiri atau ta'alluq yang terasing daripada ta'alluq yang sebelumnya, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Baik. Seperti mana contoh? Seperti contohnya sebelum berlaku sesuatu itu. Dah pada tahun 2000 katakan, ketika itu tak berlaku lagi, ketika itu berlaku pada tahun 99, si fulan akan aksiden, jadi aksidennya belum berlaku, itu pada tanjizi qadim. Ketika berlakunya aksiden tersebut, itu dikatakan tanjizi hadis, yang mana menzahirkan cuma apa yang telah ada pada tanjizi qadim, iaitu diperlakukan ketika mana tanjizi hadis. Baik, mudah kita nak memahami ini tuan-tuan, tak susah mana. Dah. Bahkan menzahirkan bagi ta'alluq tanjizi qadim juga. Dan atas qaul ini, oleh kerana tanjizi hadis dia ada kait mengait secara langsung dengan tanjizi qadim, maka berdasarkan pandangan ini, iaitu pandangan yang tahqiq, pandangan yang telah pun disaring oleh muhakkikun. Muhakkikun ulama daripada kalangan ulama usuluddin yang mengeluarkan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kepada dalil, maka mereka dinamakan sebagai muhakkikun. Maka ulama-ulama muhakkikun inilah yang menyaring segala pendapat tersebut kemudian diputuskan berdasarkan kepada dalil. Maka setelah mereka menyaring, mereka memutuskan oleh kerana tanjizi qadim itu perkaitannya adalah secara langsung dengan tanjizi hadis, maka adalah bagi iradah itu cuma dua ta'alluq. Sebab tanjizi qadim sama tanjizi hadis dikira sekali. Sebab tanjizi hadis tadi cuma menzahirkan apa yang ada pada tanjizi qadim, dan campur satu lagi iaitu ta'alluq saluhi qadim, maka dua sahaja. Sebab yang dua tadi walaupun nampak berbeza, tetapi dia ada kaitan secara langsung antara satu sama lain. Baik. Kemudian dua ta'alluq juga, maka hanyalah itulah cuma dia kata, maka hanyalah mana itulah cuma, iaitu dua saja ta'alluq dia. Ta'alluq saluhi qadim, kemudian ta'alluq tanjizi qadim, dan ta'alluq tanjizi hadisnya itu dikira sekali dengan ta'alluq tanjizi qadim. Boleh nampak tuan-tuan? Ya. Tanjizi qadim belum berlaku lagi. Seperti contoh yang paling mudah lagi, besok punya cerita. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Allah Ta'ala dah tentukan ke belum? Dah tentukan pada tanjizi qadim. Ketika berlakunya itu tanjizi hadis. Dan lepas kuliah ni sekarang ada makan. Ada tak guys? Saya main cakap itu. Ada? Ada makan. Jadi makan itu belum berlaku lagi. Tak. Allah tentukan pada tanjizi qadim. Kita merasakan kita nak makan tak? Tiba-tiba tengok Allah ambil nyawa. Habis. Tak makan. Tanjizi hadis ni bukan makan. Tanjizi hadisnya adalah makan. Kena kita halil. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian salah suatu daripada keduanya yang dikatakan dua ta'alluq tadi, salah satu daripada keduanya daripada kedua-dua ta'alluq itu, pertama saluhi qadim dan kedua tanjizi qadim. Tanjizi hadis telah masuk pada tanjizi qadim tadi ni. Dah. Tanjizi qadim belum berlaku, tetapi setelah berlaku nanti tanjizi hadis lah. Tanjizi hadis iaitu merealisasikan apa yang ada pada tanjizi qadim. Baik. Nampak kehebatan Allah Ta'ala tuan-tuan. Apa dia nak, dia pasti berlaku. Pasti akan berlaku kehendak dia. Inilah kita nampak di situ, kalaulah ketika jadi baru Allah Ta'ala nak, maknanya Allah ada sifat jahil. Dia tidak tahu apa yang berlaku kepada hamba dia. Dia tidak tahu apakah nasib hambanya pada masa yang akan datang.
Jadi bila kita tengok di sini tanjizi qadim, tanjizi hadis, maka nampak kita kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkehendaki sebelum daripada ini. Bila semalam ke tidak ada masa wujudnya. Dia mengetahui dengan sifat ilmunya yang qadim. Dan segala yang ada pada sifat ilmu Allah Ta'ala itu juga dikatakan qadim berlaku. Segala yang maklum di dalam ilmu Allah itu qadim berlaku. Maka Allah Ta'ala mengkehendaki itu adakah baru semalam atau minggu lepas? Itu qadim dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu segala-galanya. Dan apabila dilakukan itu tanjizi hadis pun berlakulah. Maka nampak tuan-tuan, apa yang ia kehendaki, apa yang ia tentukan pasti akan berlaku. Tidak akan berlaku sebaliknya. Apa yang kita nak kadang-kadang berlaku sebaliknya. Apa Allah Ta'ala nak tidak akan berlaku sebaliknya, bahkan berlaku apa yang ia kehendaki. Jadi kita baca iradah ni saluhi qadim, tak tanjizi qadim, tanjizi hadis, semakin kita nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan manusia, tak, kelemahan makhluk Tuhan. Baik. Jadi kita nampak di sini Allah itu ta'alluq iradahnya ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq saluhi qadim, ta'alluq tanjizi qadim. Dua ini menurut pendapat yang tahqiq. Dan ada membahagikan kepada tiga dengan memisahkan antara tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Baik. Dan disandarkan takhsis, takhsis makna menentukan. Dan disandarkan takhsis iaitu menentukan itu kepada iradah. Iaitu kita kata Allah Ta'ala mengkehendaki dengan sifat iradah. Maka menunjukkan sepertinya yang mengkehendaki itu bukan Allah, yang mengkehendaki itu sifat iradah. Maka bila kita mengatakan iradah Allah Ta'ala yang berta'aluk dengan ta'aluk takhsis, takhsis makna menentukan. Menentukan apa? Menentukan tingginya, menentukan rendahnya, menentukan jantinanya, menentukan masa, menentukan tempat. Itu dikatakan takhsis. Maka yang takhsis menentukan ini siapa dia? Allah Ta'ala. Dengan sifat apa? Dengan sifat iradah. Maka apabila kita menyandarkan, kita menisbahkan penentuan sesuatu itu kepada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya kepada iradah. Dah. Bagaimana pula zat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu sendiri bagaimana? Adakah sifatnya yang melakukan segala-gala atau bagaimana? Maka dia kata itu penyandaran terhadap takhsis. Penyandaran takhsis kepada sifat iradah itu cuma majaz akli. Majaz akli ini makna apa? Iaitu majaz semata-mata. Majaz akli yang dinisbahkan kepada akal, atau majaz yang bersifat akal. Iaitu majaz ni apa tuan-tuan? Majaz ni satu subjek, satu apa? Topik dalam ilmu balaghah. Contoh dia, kita kata saya nampak baru-baru ni seekor harimau sedang berkhutbah. Kan? Bila nampak tuan-tuan, harimau dia berkhutbah tak? Pasal saya kalau datang masjid, kosong masjid, habis orang lagi keluar, kan? Tapi kalau harimau berkhutbah, maknanya seorang yang seperti harimau. Ketegasan dia, ada garang dia seperti mana harimau. Maka bagaimanakah kita mengetahui bukan harimau yang sebenar datang ke masjid dengan mengatakan berkhutbah tadi? Berkhutbah itulah yang menghalang makna harimau yang sebenar atau singa yang sebenar. Maka ini dikatakan sebagai majaz. Majaz dalam ilmu balaghah. Seperti mana dikatakan lagi, Al-Quran mengatakan was'adil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kampung yang pernah kita berada dulu, kan? Majaz tuan-tuan. Sebab kita tak pernah nanya kampung. Kita tanya orang kampung. Ada. Kita pun ada juga bubat majaz, kan? Kita kata apa? Contoh, pergi tanya kedai, ada tak jual? Kalau tanya kedai tuan-tuan, kita tanya potang ni, potang besok pun dia tak jawab. Kedai, makna tanyalah tuan kedai. Di sini dia kata bila disandarkan takhsis penentuan itu kepada sifat iradat Allah Ta'ala, itu cuma majaz yang bersifat akal semata-mata. Yakni maksud majaz akal itu artinya bukan hakikat yang sebenar. Yang sebenar dia adalah zat Allah Ta'ala yang mengkehendaki.
Tetapi kenapa dikatakan mengkehendaki itu adalah dengan sifat iradah? Yang ini adalah majaz akli, bukan hakikat yang sebenar. Sebab itu ahli sunnah mengatakan Allah yang mengkehendaki dengan sifat iradah. Begitu. Bukan kita kata sifat iradat semata-mata, tidak. Atau kita mengatakan terus sandarkan kepada zat semata-mata, tidak. Kita melalui sifat. Kita kata Allah mengkehendaki dengan sifat iradah. Allah mengkehendaki si fulan demikian dengan sifat iradah. Baik. Maka kalau disandarkan menentukan sesuatu, tempat, masa, tinggi, rendah dan sebagainya itu kepada sifat iradah, itu bukannya hakikat yang sebenar. Baik. Setengah itu sebahagian daripada bab isnad kepada sebab. Nah, isnad kepada sebab ini juga dalam bab balaghah, tuan-tuan, ya. Baik. Dikatakan sebab tapi dikehendaki musabbab. Itulah. Jadi kita katakan di sini adalah yang sebenar mengkehendaki itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenar. Namun digunakan majaz akli, iaitu majaz yang bersifat akal, iaitu dikatakan menentukan itu dengan sifat iradah. Padahalnya Allah yang menentukan dengan sifat iradah. Ataupun Allah lah yang menentukan segala-gala. Namun kita katakan juga kepada sifat iradat itu atas jalan majaz semata-mata, bukannya hakikat. Hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dah mengaji, tuan-tuan, sifat itu adalah sesuatu yang ada pada zat dan tidak boleh cerai tanggal daripada zat. Maknanya itu sifat iradat Allah Ta'ala ada pada Allah, dengan makna Allah Ta'ala lah yang mengkehendaki yang sebenarnya. Baik, boleh faham, tuan? Mudahnya adalah Allah mengkehendaki segala-galanya. Namun dalam kitab ini mengatakan Allah menentukan, atau iradah Allah Ta'ala tadi menentukan dengan ta'aluk tanjizi qadim, ta'aluk tanjizi hadis dengan saluhi qadim. Itu cuma atas jalan majaz yang bersifat akal, bukannya hakikat. Hakikat yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan. Untuk kita lebih elok lagi, kita kata Allah yang menentukan sesuatu dengan sifat iradah. Itu jelas. Baik. Kemudian, dan jikalau tiada ia majaz, kalaulah itu bukan majaz, nescaya tiada sah isnad takhsis kepada iradah. Tidak sah kita menyandarkan takhsis, yakni menentukan tadi kepada sifat iradah. Mana boleh. Iradah yang menentukan, yang menjadikan, yang mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Maka menentukan itu Allah Taala. Maka jikalau tidak disandarkan kepada Allah, maka tidak boleh kita sandarkan menentukan itu kepada sifat iradah. Boleh faham, tuan-tuan? Hendaklah kita kata yang hakikat sebenar menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat iradah semata-mata. Kalau kita mengasingkan, mengatakan sifat iradah semata-mata, maka tidak sah kita menyandarkan penentuan keadaan sesuatu tadi kepada sifat iradah. Tidak boleh. Mesti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan jalan hakikat. Dengan jalan majaz kita mengatakan sifat iradah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alam dijadikan oleh apa? Oleh sifat kudrah. Sifat kudrah atas jalan majaz, menjadikan, meniadakan, itu atas jalan majaz. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itulah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Baik. Sebab kerana yang mentaksis pada hakikat itu, iaitu zat yang maha suci, itu hakikat yang sebenar dia. Dan demikian lagi diisnadkan, yakni disandarkan, memberi bekas kepada kudrat. Kudrah itu mengadakan, kudrat itu mentiadakan, pada kata setengah mereka itu. Sebagaimana setengah daripada ulama-ulama usuluddin, mereka mengatakan terus kepada meniadakan, mengadakan itu kepada kudrah. Itu juga atas jalan majaz, dikatakan majaz akli. Ini orang mengaji bolehlah, tuan-tuan. Orang tak mengaji tak tahu dah. Majaz apa benda?
Hijaz tahulah kan. Majaz kita tak tahu kan. Baik. Majaz tadi itulah maknanya itu sekadar majaz akli, majaz yang bersifat akal, bukannya hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenarnya menjadikan alam, meniadakan alam itu Allah Ta'ala. Baik. Kemudian bermula kudrah itu sifat yang memberi bekas ia pada mungkin akan mengadakan dan mengadamkan. Dia kata bermula kudrah, yakni sifat kudrat itu merupakan satu sifat yang memberi bekas ia, yakni sifat kudrat tersebut pada mungkin terhadap mungkin. Apakah dia mungkin? Mungkin itu sesuatu yang harus ada dan harus tidak ada. Itu mungkin. Kita ni harus ada ke harus tak ada? Dua-dua boleh. Maka kita ni dikatakan sebagai mungkin. Alam ini harus ada, harus tak ada. Maka alam ini adalah mungkin. Selain daripada Allah Ta'ala itu mungkin berlaku. Allah Ta'ala mengkehendaki maka diadakan. Allah Ta'ala tidak mengkehendakinya maka tidak diadakan. Allah Ta'ala mengkehendaki membinasakan maka dibinasakan. Itulah dikatakan mungkin. Maka dia yang kena binasakan, dia yang kena jadikan, itulah dikatakan mungkin. Baik. Dan dia kata kudrah Allah Ta'ala itu dialah yang mengadakan mungkin dan mengadamkan dan meniadakan setelah daripada adanya. Kita ada sekarang tuan-tuan kan, lagi 10 tahun belum tentu lagi. Nah, siapa yang mentiadakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iaitu majaz akli juga, daripada bab isnad kepada sebab sama juga. Bukan asnad tu isnad. Bab isnad kepada sebab sama juga. Dan jikalau tiada diisnadkan kepada sebab maka tiada sah isnad itu. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu iaitu zat yang aqdas, yakni yang maha suci. Yang maha suci aqdas, iaitu zat yang paling suci. Kerana tiada berbuat melainkan zat seperti barang yang dinaskan atasnya oleh kebanyakan ulama yang muhaqqiqin. Ulama yang muhaqqiqin, ulama tadilah yang boleh mengeluarkan sesuatu masalah kemudian mereka mendatangkan dalil. Maka berdasarkan pendapat ulama muhaqqiqinnya adalah kita mengatakan segala yang dijadikan, yang ditiadakan itu adalah meniadakan dia, mengadakan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikat. Kalau kita katakan sifat kudrah itu atas jalan majaz semata-mata. Begitulah taksis, menentukan sesuatu itu dengan sifat iradah, itu dikatakan majaz. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan adapun perkataan orang yang awam, makna orang tak belajar, dia tak tahu. Dia tak tahu majaz. Majaz tu ke majaz akli ke majaz mursal ke, ini balaghah ke, dia tak tahu. Hakikat ke atau bukan hakikat, dia tidak tahu. Itu dikatakan orang awam, orang yang tidak belajar. Dan adapun perkataan orang yang awam, bermula kudrah itu berbuat atau tilik. Kata orang awam, dia punya dialog dia ni. Bermula kudrah itu berbuat atau tilik olehmu akan perbuatan kudrat atau umpama yang demikian itu. Contoh dialog orang awam, dia mengatakan kudrah itulah yang berbuat. Tak, kudrah itulah yang berbuat maknanya kudrah itulah yang mengadakan alam ini, kudrah itulah yang mentiadakan alam ini, kudrah itulah yang mengadakan aku dan engkau. Atau tilik olehmu, perhatikan olehmu akan perbuatan kudrat, terus kepada kudrat. Atau umpama yang demikian itu, maka iaitu haram. Hukumnya adalah haram. Dan ketekil makruh selama tiada mengiktikadkan oleh mereka itu, oleh orang yang awam, bahawa kudrah itu memberi bekas dengan sendirinya. Selama mana dia beriktikad demikian, dia kata kudrah semata-mata
maka i'tiqadnya itu kata sebahagian hukumnya haram, sebahagian mengatakan makruh sahaja. Tapi orang yang tahu dia kata itu majaz akli, bukannya hakikat. Hakikat yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah, maka dia menentukan. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu bagi orang yang belajar. Orang yang tak belajar, dia kata, tengoklah kudrat Tuhan, tengoklah kudrah yang menjadikan ini, kudratlah yang menjadikan itu. Maka semata-mata kepada sifat kudrah ini ulama tauhid mengatakan hukumnya adalah haram tanpa disandarkan kepada Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang tidak awam, orang yang belajar, dia terus kepada kudrat, itu dia katakan dia faham apa yang dia kata. Dia kata itu majaz semata-mata, hakikatnya Allah Ta'ala. Baik. Dan adapun jikalau diiktikadkan kudrat itu memberi bekas dengan sendirinya, nescaya jadi kafir. Wal-iyadzu billah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Artinya kita mengiktikadkan kudrat semata-mata, bukannya Allah Ta'ala, mengasingkan kudrat daripada Allah. Sepertinya kudrah itulah yang berkuasa penuh, bukannya Allah Ta'ala. Kalau itulah i'tiqad, maka kafir i'tiqad yang demikian, ya. Tapi kalau tidak i'tiqad, orang awam sebut-sebut begitu saja, haram percakapan dia, haram perbuatan dia. Kalau di'tiqadkan semata-mata kudrah, bukannya Allah Ta'ala, maka menjadi kafir orang meng'tiqadkan demikian. Baik, tanbih, satu peringatan. Bermula murad dengan setengah barang yang harus atasnya itu segala perkara yang 6 yang muqabalah akan dia oleh 6 yang lainnya. Baik, dia kata peringatan tanbih, bermula murad iaitu maksud dengan setengah barang yang harus atasnya itu segala perkara yang 6 yang muqabalah, yang lawan akan dia akan perkara yang 6 itu oleh 6 yang lainnya. Ini dikatakan sebagai 6 perkara yang saling berlawanan. Ini tuan-tuan dia merujuk kepada kalau kita tengok sifat taksis, sekejap kita tengok di sini di belakang tu tuan-tuan, ya, kitab kita ni dia kata, dan katanya wa iradah artinya berkehendak itu sifat wujudiyah, mentasiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Tuan-tuan tengok balik dalam ta'rifan sifat iradah di belakang. Dan katanya wal iradatu, dalam kurungan tu wal iradah. Artinya muka surat 25 tu artinya berkehendak, iaitu satu sifat yang wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang mentaksiskan mungkin dengan setengah barang yang harus itu, dengan setengah barang yang harus atasnya. Di situ diperjelaskan di sini pada tanbih ni. Kita tengok balik pada tanbih. Bermula murad iaitu maksud dengan setengah barang yang harus atasnya itu. Dia nak cerita balik ta'rifan sebelum ini. Segala perkara yang 6 yang muqabalah akan dia, akan 6 perkara itu oleh 6 yang lainnya. Bermula demikian perkara itu yang dikatakan 6 itu, pertama dia kata wujud muqabalahnya Adam, yakni lawannya, lawan bagi wujud Adam. Itu yang pertama sekali, antara wujud dengan Adam. Allah menentukan antara ada dengan tidak ada. Kita ditentukan ada oleh Allah Ta'ala. Sebahagian daripada kita Allah menentukan dia tidak ada. Seperti contoh anaknya tidak ada, maka Allah yang menentukan dia tidak ada. Maka ada atau tidak itu ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradah. Maka itu lawan yang pertama. 6 sifat yang berlawan. Pertama ada, lawannya tidak ada. Itu yang pertama. Dan sifat yang kedua dia kata sifat yang tertentu lawan daripada sekalian sifat. Seperti apa? Seperti putih, hitam, kuning dan sebagainya. Dan zaman yang ketiga, zaman masa.
yang tertentu lawan daripada sekalian zaman. Hari ini, semalam akan datang ada, maka lawan dia. Kalau ditentukan hari ini, maka tidaklah pada masa yang lain. Ditentukan kelahiran si fulan pada 5 hari bulan Januari tahun 1976. Contoh kan? Itu ditentukan pada hari itu, maka ternafilah hari yang lain. Baik. Atau dikatakan dia itu pada masa ditentukan pada tahun 2010, maka ternafilah dia pada tahun yang lain daripada itu. Allah tentukan masa dan tempat yang tertentu lawan daripada sekalian tempat. Ditentukan di Jiboi, maka ternafilah tempat yang lain. Pada jam 8 sehingga 8.30 ini, si fulan berada di Surau As-Salam. Itu siapa yang menentukan kita di sini? Allah Ta'ala. Maka ternafilah keberadaan kita pada tempat yang lain. Itu ketentuan daripada Allah. Allah menentukan tempat. Dan jihad yang tertentu, depan, belakang, kiri, kanan, itu ketentuan daripada Allah. Lawan daripada sekalian jihad, lawan daripada sekalian pihak yang lain. Seperti bila dikatakan si fulan di atas, maka ternafilah dia di bawah. Bila dikatakan dia bawah, maka ternafilah dia di atas. Bila dikatakan dia hadapan, ternafilah dia di belakang. Itu dikatakan jihad. Itu ketentuan daripada Allah. Allah tentukan. Dan qadar, seperti tingginya, rendahnya. Baik. Qadar yang tertentu lawan daripada segala qadar. Inilah dia. Dan segala perkara ini dinamakan sekaliannya mungkin yang berlawanan, atau dikatakan al-mumkinat al-mutaqabilat, iaitu segala perkara mungkin yang saling berlawan antara satu sama lain. Allah tentukan satu, maka ternafilah sebaliknya. Allah tentukan dia sifatnya sebagai seorang lelaki, maka ternafilah dia sebagai seorang perempuan. Allah tentukan dia tinggi, maka ternafilah dia rendah. Allah tentukan dia putih, maka ternafilah dia hitam. Allah tentukan dia pada tahun ini, maka ternafilah dia pada tahun yang lain. Ini kata-kata ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Kaya, miskin, semua ketentuan daripada Allah. Allah menentukan kaya, maka ternafilah dia miskin. Allah tentukan dia miskin, maka ternafilah dia kaya. Itu semua perkara yang berlawanan. Maka perkara yang berlawanan ini Allah lah yang menentukan salah satunya. Kalau ditentukan tinggi, maka Allah tidak menentukan dia sebagai seorang yang rendah. Baik. Tatimah, maka difaham daripada kalam musannif ta'alluq qudrat dan iradah kepada sekalian mungkin itu tiada ta'alluq keduanya kepada yang wajib dan yang mustahil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kitab kedua muka surat 20, baris yang ke-17 daripada bawah. Sebenarnya telah berkata setengah daripada orang yang salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebenarnya telah berkata oleh setengah daripada orang yang salihin, bahawasanya hitam hati itu daripada dosa, dan alamat kelam hati itu bahawa tiada dapat daripada dosa itu terkejut, yakni tiada terkejut hati tatkala jatuh dosa, dan tiada bagi taat itu terasa manisnya, dan tiada bagi pengajaran itu masuk pada hati. Dan jangan kamu hinakan daripada dosa sesuatu, maka sangka akan dirimu orang taubat, dan engkau itu mengekali atas dosa. Dan sungguhnya telah sampai kepada kami daripada Kahmas. Kahmas siapa? Kahmas At-Tamimi Al-Basri, anak Hasan, bahawasanya berkata ia, berdosa aku akan dosa yang amat besar. Ini dulu kita dah cerita berkenaan dengan
berkenaan dengan seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini, sebelum daripada ini kita pernah sebut berkenaan dengan kisah iblis dan kisah Bal'am. Bal'am bin Ba'ura. Siapakah Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura seorang yang mengetahui Ismullahil A'zam, iaitu nama Allah Ta'ala yang paling agung, dan dia boleh minta apa jua yang ia kehendaki. Dia merupakan ulama Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan dia kata majlis ilmu dia dihadiri oleh 12,000 orang ulama. Namun akhirnya dia mengatakan alam ini tidak ada penciptanya. Nampak tuan-tuan? Dia kata alam ini tidak ada yang menciptakan. Alam ini terjadi dengan sendiri. Bal'am bin Ba'ura, yang mana pengajian dia berbelas ribu ulama hadir. Ada orang alim hadir, seperti mana ulama yang bernama An-Naisaburi, ulama tafsir, yang mana majlis dia itu dihadiri oleh begitu ramai alim ulama. Bukan orang biasa datang pada majlis ilmu dia, tapi alim ulama yang datang, ulama hebat dalam bidang tafsir. Maka Bal'am bin Ba'ura seorang yang sangat makbul doa dia, Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam keadaan kufur, kafir kepada Allah Ta'ala. Kalau ulama boleh menjadi kafir, maka peluang kita menjadi kafir itu terbuka atau tidak? Terbuka peluang kita menjadi kafir. Maka sebab itu jaga baik-baik akidah. Akidah ini dia merupakan satu modal kita di akhirat besok. Kalau ada akidah yang betul, maka segalanya laku. Kalau akidah tidak betul, maka segalanya tidak akan laku. Dikatakan sebagai ra'sul mal, modal untuk berniaga di akhirat besok. Bukan berniaga pada hakikat majaz, tuan-tuan. Majaz tadilah. Ia berniaga yang bukan pada hakikat. Yang mana kalau bawa barang perniagaan itu dengan modal yang tidak betul, akidahnya rosak, maka barang perniagaan tidak ada hasil dia. Banyak manalah beramal, tapi Allah tidak mengira amal yang salih. Tidak ada markah, tuan-tuan, ya. Maka di antaranya Bal'am bin Ba'ura, orang alim besar, yang mana cakapnya itu bila minta kepada Allah dengan dia seru Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung, maka dikurniakan segala permintaan dia. Tapi akhirnya mati dalam keadaan kufur. Baik. Dan dia kata telah sampai kepada kami, kata Imam Ghazali, daripada Kahmas At-Tamimi Al-Basri, yang wafat sekitar 149 Hijriyah, yaitu anak Hasan, Kahmas bin Hasan At-Tamimi Al-Basri, bahawasanya berkata ia, almarhum Kiai Mufrad, kalau Al-Basri dia baca Al-Bisri. Baru ni di Indonesia tu, di Pondok Darut Tauhid dengan Kiai Fatah, dengan Pak Fatah, saya baca Al-Bisri. Dia kata Al-Bisri boleh, Al-Basri boleh, tapi yang fasih dia Al-Basri, bukan Al-Bisri, tapi boleh belaka. Al-Bisri boleh, Al-Basri boleh. Baik. Maka dia kata Kahmas anak Hasan At-Tamimi Al-Basri, bahawasanya berkata ia, yakni berkatalah Kahmas, berdosa aku. Situ ke? Atas lagi tak? Baik. Senya telah berkata, situ kan? Senya telah berkata setengah daripada orang yang salihin, telah berkata sebahagian daripada orang-orang yang salih, bahawasanya hitam hati itu daripada dosa, iaitu hati itu menjadi hitam sebenarnya adalah kesan daripada dosa yang kita lakukan. Dan alamat kelam hati itu, tanda hati telah menjadi hitam itu apa dia? Bahawa tiada dapat daripada dosa itu terkejut, yakni tiada terkejut hatinya. Makna hati tidak berasa takut melakukan maksiat. Tatkala jatuh dosa, ketika mana melakukan dosa, maka tidak terasa apa-apa, tidak merasa berdosa, yang itulah berdosa. Itu dia kata tanda hati telah pun menjadi hitam.
kesan daripada dosa. Akhirnya tandanya adalah bila melakukan dosa, bila kita buat satu kesilapan dan kesalahan secara sengaja, maka kita tidak berasa takut, kita berasa biasa-biasa, tidak merasa berdosa. Maka tidak merasa berdosa itulah berdosa, itulah tanda hati telah menjadi kelam. Dan tiada bagi taat itu terasa manisnya. Bila melakukan sesuatu taat, sesuatu perkara yang Allah suka, maka tidak terasa manis ketaatan tersebut. Kita baca Quran tak berasa seronok, kita mengaji tidak berasa seronok. Apa sahaja yang kita buat berbentuk ketaatan tidak lagi berasa seronok. Tetapi keseronokan kita itu kepada perkara-perkara maksiat, itu tanda hati telah menjadi kelam, hati telah pun menjadi hitam, gelap dan sebagainya. Dan tiada bagi pengajaran itu masuk pada hatinya, makna sebarang bentuk pengajaran, nasihat dan sebagainya tidak masuk lagi dalam hati seseorang, sebab hati telah pun menjadi hitam. Inilah peranan orang-orang ahli tariqah, mereka membersihkan hati tersebut dengan zikir dan sebagainya. Dan zikir dan sebagainya itu perlu kepada pengawasan guru, perlu kepada bimbingan guru supaya dibersihkannya. Seperti contoh yang mudah, seumpama seorang yang sedang sakit, dia perlu kepada perawatan doktor yang bertauliah, bukan diri sendiri yang membaiki diri sendiri, yang mengubat diri sendiri itu bukan. Ya, dia kata saya sakit, saya ubat diri sendiri dah. Dia lebih kurang kepada apa? Tukang gunting rambut, rasa saya lah tak pernah gunting rambut sendiri. Kan? Kau ada pun dia bantai mesennya, macam saya buat sendiri tu. Mesennya senang kan tak? Yang itu boleh. Tapi nak adjust kedudukan rambut dia, yang itu dia perlukan kepada orang lain. Dan orang yang mengunting rambut pun perlu kepada kepakaran. Ini kan pula nak mengubat zahir seseorang yang berpenyakit. Kau cemah ni, kau darah tinggi, kau jantung, kau bolehkah diubat dengan seorang yang tidak ada kepakaran? Tidak boleh tuan-tuan. Elok sakit jantung berjangkit pula sakit darah tinggi sekali. Tidak, kau cemah ni pun ada. Sebab yang mengubat itu bukan ada kepakarannya, bukan ahli. Kalau begitu perihal yang berkait dengan rohani terlebih daripada itu, benda bukan boleh lihat dengan mata kasar. Maka perlu kepada seorang mursyid yang membimbing, menunjuk ajar. Maka bila hati telah menjadi kelam di sini, dia kata orang tasawuf ada cara pembersihan dia. Maka ahli tariqah ini mereka dipimpin, dipandu oleh guru mereka. Jadi orang tak suka, ada orang tolak peranan guru mursyid, ada guru mursyid dia tolak, ada peranan para wali pun ditolak. Dia kata mana ada wali? Memanglah puak-puak dia memang tak ada wali, memanglah tak ada wali kat dia. Dah, kita ada wali di kalangan ahli sunnah kan, para awliya Allah Ta'ala yang ada karamah. Puak-puak sana tu tak pernah kita dengar daripada dia tu ada para wali. Tak ada tuan-tuan. Cuba tanya dia, ada tak wali di kalangan ulama tu? Ulama tu lah, ulama Wahabi. Ada tak wali situ? Setakat saya tak jumpa. Tapi ahli sunnah berlambak para awliya, ya, ramainya para wali. Baik. Maka mereka ini kebanyakannya mengikut perjalanan ahli sunnah wal jamaah dengan cara bertariqah. Tariqah bukan benda yang asing, bukan benda yang asing. Segala amalannya itu telah bermula pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh suluk, orang kata Nabi pernah bersulukah? Nabi bersuluk dalam Sahih Bukhari dah menyebutkan dah. Nabi hubbiba alaihi khalaq atau kama qala. Nabi selepas daripada menerima wahyu yang pertama, maka Nabi pun mengasingkan diri di Gua Hira. Situ suluk. Makna suluk telah berlaku sejak daripada awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir begitu juga dalam kitab yang banyak dikarang oleh para alim ulama, antaranya Al-Hawi lil-Fatawi karangan Al-Imam Suyuti menyebutkan berkenaan dengan zikir. Zikir jahal ada di sana sehingga dibawakan lebih daripada 20 dalil menceritakan berkenaan dengan zikir jahar. La ilaha illallah itu ada dalil dia, ada. Maka kalau demikian, segala yang dibuat oleh ulama-ulama tariqah ini ada sandaran dia. Bahkan ulama-ulama hadis termasuk daripada India ke, daripada Mesir ke, mereka yang memang bertalaqi hadis, mereka memiliki tariqah yang tertentu.
Nah, ada tariqah yang tertentu. Mereka contohnya antara lain iaitu muhaddisin, raisul muhaddisin, mana Zakaria Kandahlawi, ada tariqah dia. Ada tariqah yang tertentu, Chistiyah. Banyak ulama-ulama hadis daripada belah India yang memiliki tariqah. Mereka al-hadis, mereka hafal hadis ratusan ribu, bahkan mereka batalaki kitab hadis daripada huruf ke huruf. Mereka bertariqah. Kita satu hadis je dah, kullu bid'atin dalalah, tolak terus segala tariqah. Tak nak sudah ada. Baik. Kalau ni bilang kata apa? Dan pun tak ajak kau. Contoh kan? Tak nak sudah, kita pun tak mengajak. Baik. Dan jangan kamu hinakan daripada sesuatu. Maknanya jangan memandang rendah kepada dosa yang kamu lakukan itu. Maka sangka akan dirimu orang taubah. Nanti kalau kamu merendah-rendahkan dosa itu, kamu akan perasan mengatakan bahawasanya engkau merupakan seorang ahlut taubah, orang yang bertaubat kepada Allah. Karena tidak taubat ni tuan-tuan takkan lepas kepada makam-makam yang lain di sisi ulama tasawuf. Permulaan bagi makam orang-orang tasawuf adalah dengan taubah. Tak kecantik tuan-tuan. Cantik ulama kita susun. Taubat dulu, bersihkan diri daripada dosa. Bersih diri daripada dosa tu macam-macam cara dia buat. Suluk, jauhkan diri daripada dunia. Asingkan diri, jauhkan daripada orang ramai. Maka tumpukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kan ada dia tertib-tertib yang tertentu, zikir-zikir yang tertentu. Baik. Kemudian jangan pandang rendah kepada dosa. Maka dan engkau itu mengekali atas dosa, maknanya engkau menyangkakan engkau seorang ahlu taubat, namun sebenar hakikatnya engkau sedang mengekali melakukan dosa. Maka sungguhnya telah sampai kepada kami daripada Kahmas, tadilah Kahmas bin Hasan At-Tamimi Al-Basri, bahwasanya berkata ia, berdosa aku akan dosa yang amat besar, dan aku duduk menangis atasnya, atas dosa tersebut masa 40 tahun. Menangis dia 40 tahun kan dosa dia. Ditanya orang baginya, dan apa ia hai Aba Abdullah? Katanya, telah ziarah akan daku saudara bagiku fillahi ta'ala. Orang tanya dia, wahai bapa kepada Abdullah, maknanya dia ada anak nama Abdullah, maka dinisbahkan kepada anaknya, dia kata sebagai Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, apa yang menyebabkan engkau menangis selama 40 tahun? Dia kata, telah datang berziarah kepada aku saudara se-Islam, maka aku beli baginya ikan, maka makan ia. Dia pun makanlah, ya. Makanlah tadi dia kata, maka makan ia, yakni saudara se-Islamku itu. Kemudian berdiri aku kepada pagar rumah jiranku, maka aku ambil daripadanya sepotong tanah, maka membasuh dengan dia tangannya, dan tiada aku minta halal daripada empunyanya dahulu. Inilah dosaku. Sikit ya tuan-tuan. Dah. Cuma nak bersih tangan dia digunakan tanah. Tanah tu bukan tanah dia. Tanah yang ada pada dinding rumah yang mana melekat di rumah jiran dia. Bukan rumah dia. Tapi debu tanah tuan-tuan. Siapa yang nak debu tanah? Tapi oleh kerana bukan dia punya, bukan rumah dia, maka dia merasa berdosa. Ada. Kita sapu bacang orang pun tak dosa. Ada. Ambil bacang orang lah, ambil 5 orang lah, ada. Ambil buah kelapa orang lah, tapi tak pernah rasa berdosa. Ada. Tapi ini ulama tuan-tuan, dia kata dia cuma mengambil tanah yang sedikit untuk membersihkan tangan sahaja, maka dia telah merasa berdosa dengan tidak meminta kepada tuannya. Baik. Dan demikian lagi. Ni tuan-tuan, masalah ni kena hati-hati dah. Kadang-kadang kita sangat tidak berhati-hati. Ada kenduri kahwin saya tengok. Kenduri kahwin di rumah teres. Yang kenduri orang yang katakan rumah nombor 10, jiran dia 11, 12, 13. Depan rumah jiran tu ada paip air. Bukan di rumah orang buat kenduri.
Dia dah makan, dia buka paip kawan tu basuh tangan dah. Mudah sangat. Pintalah dulu, bukannya berat pun dah. Dia pun tak kisah kalau setakat basuh tangan takkan naik bil sampai RM100 kan. Tapi ini adab kita. Jadi kalau ulama dulu sangat beradab, dia sangat menjaga perkara ini, maka kita mengaji tasawuf ni pun kena jaga juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah.